Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur dan pujian di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya mohon maaf bagi hadirin atau tetamu, tuan-tuan dan puan yang hadir untuk mendengar kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz Ma'ruf, kerana beliau tidak dapat hadir dan saya menggantikan beliau, dan saya mengharapkan kemaafan atas kemunculan saya untuk menggantikan beliau sekiranya ada kekurangan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad di dalam Musnad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummati, ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummatin qabli illa kana lahu hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yahtaduna bi amrihi summa innaha taqalluf min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahada bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahada bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a zalika min al-iman. Atau kama qala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar, seorang sahabat Nabi yang telah berjasa dalam menumbangkan musuh Allah raqam wahid, musuh Allah nombor 1, iaitu Abu Jahal. Wa qala Abdullah bin Mas'ud fi yawmin, qala Rasulullah SAW, pada satu hari Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummatin, tidak ada seorang nabi pun yang Allah bangkitkan pada setiap umat, melainkan Allah memberikan kepada Rasul itu, Nabi itu, golongan yang dinamakan sebagai hawariyun, pendamping dan teman-teman setia, wa ashab, dan sahabat-sahabat, yang mana mereka ini ciri-ciri mereka, ya'khuduna bi sunnatihi, mengambil sunnah-sunnah Nabi-Nabi tersebut, wa yahtaduna bi amrih, dan berpegang teguh di atas perintah para rasul dan nabi-nabi tersebut. Summa ja'a ba'dihim, kemudian datang selepas mereka itu, khulufun, ataupun satu golongan yang disebut sebagai asal daripada kalimah khalaf, orang-orang selepas. Kalau disebut dalam bahasa Arab salaf, orang-orang yang sebelum. Khuluf ataupun salaf, orang-orang yang selepas. Summa innaha ja'a ba'daha khulufun yaquluna ma la yaf'alun, kemudian akan datang, kata Nabi SAW, golongan-golongan selepas mereka ini, selepas berlalunya golongan sahabat dan golongan yang berpegang teguh kepada sunnah, khulufun yaquluna ma la yaf'alun, satu golongan yang akan bercakap tetapi mereka tidak akan melaksanakan apa yang mereka cakap. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka ini pula
melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakap tapi tak buat. Buat benda yang tak disuruh buat. Dan Nabi kata apa? Nabi kata faman jahadahum biyadihi. Faman jahadahum biyadihi, siapa yang berjihad dengan golongan ini menggunakan tangan dia, fahuwa mu'min, maka dia beriman. Aku bersaksikan dia beriman. Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan siapa yang berjihad dengan golongan ini, dua golongan ini, maka dia juga mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi, dan sesiapa yang berjihad menentang golongan ini dengan hati dia, fahuwa mu'min, dan dia juga beriman. Walaysa wara'a zalika minal iman, dan tidak ada lagi iman selepas itu. Maknanya golongan yang tidak berjihad dengan dua kumpulan musuh ini, maka dia tidak akan beriman. Dalam riwayat yang disebut walaupun sebesar darah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj syarah kepada Sahih Muslim telah memperincikan dan mensyarahkan hadis ini dengan syarahan yang ajib, yang menarik, tentang dua kumpulan musuh yang disebut oleh Nabi. Yaquluna ma la yaf'alun, iaitu yang pertama ciri-ciri mereka mengatakan sesuatu yang mereka tak buat, iaitu golongan yang disebut sebagai al-munafiqin. Mereka bercakap tapi mereka tak melaksanakan apa yang dicakapkan kepada orang ramai. Disebut di dalam hadis alamatul nifaq salasa. Dalam riwayat yang disebut alamatul munafiq arba'. Dalam satu riwayat disebut 4, dan satu riwayat disebut 3. Yang mana kedua-dua hadis tersebut bawa maksud yang sama, iaitu salah satu di antaranya yang disepakati, iza haddasa kadzdzab, bila dia bercakap dia akan berbohong. Dan golongan ini akan kekal sepanjang zaman sampai kiamat. Golongan yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Mereka akan mengatakan kepada orang ramai mereka mukmin, mereka beriman, akan melaksanakan amalan saleh, akan berbuat baik, akan menegakkan keadilan, akan melaksanakan kebaikan, tetapi mereka akan menyelisihinya apabila ia bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Mereka adalah golongan yang kedua. Yang pada malam ini saya ingin fokus pada golongan yang kedua, iaitu golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Yaf'aluna ma la yu'marun. Golongan yang buat benda yang tak disuruh buat. Golongan yang buat benda yang tak disuruh buat. Benda yang Allah tak suruh, Nabi tak suruh, dia kata nak buat. Dia begitu kreatif, dia develop program, dia develop sistem, dia develop pelbagai manhaj sistem dan sebagainya untuk buat benda yang Nabi tak suruh buat. Ini golongan yang disebut sebagai yang alun ma la yu'marun, buat benda yang Nabi tak suruh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai muslim pada hari ini kita berdepan dengan cabaran yang sangat besar, khususnya di dalam dakwah kepada orang-orang bukan Islam. Rakan-rakan saya yang terlibat dalam dakwah street, satu program anak-anak muda, yang bersemangat kepada Islam, mereka buat satu program di Kuala Lumpur yang bernama Dakwah Street. Mereka pergi ke kawasan-kawasan seperti Bukit Bintang, Lorong Haji Taib, jalan di Masjid India, jalan yang penuh dengan sesak-sesak manusia, di Lot 10, dekat Plaza Loyak dan sebagainya. Di situ mereka menyebarkan pamphlet dan risalah, mengajak orang ramai kepada Islam, dan mereka bertemu dengan pelancong-pelancong asing. Dan mereka memberitahu kepada saya, antara cabaran yang paling dahsyat yang mereka hadapi dalam berdakwah kepada non-Muslim ialah apabila mereka berdepan dengan persoalan-persoalan yang menyentuh tentang akhlak-akhlak umat Islam. Tak susah nak berdakwah kepada orang bukan Islam, menceritakan tentang bahawa Yesus, Nabi Isa bukan Tuhan, dia makhluk, dia hamba Allah. Tak susah. Tak susah nak berdebat tentang perbezaan di antara satu Bible dengan jilid Bible yang lain. Tidak menjadi masalah untuk membahaskan tentang percanggahan-percanggahan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, dalam Bible baru, Bible versi lama. Tak ada masalah. Tetapi bila menjadi masalah apabila orang bertanya kepada kita tentang sikap-sikap dan perangai umat Islam, yang menyebabkan kita menjadi malu apabila orang berkata, bukankah Islam agama yang bersih? Lihat di dalam masjid,
lihat di luar masjid, lihat di tandas-tandas awam di dalam negara-negara Islam, bukankah begitu kotor? Bukankah Islam agama yang tasamuh? Bukankah Islam agama yang mengajak kepada perpaduan dan ukhuwah? Lihatlah statistik pembunuhan di dalam negara-negara Islam begitu tinggi. Bukankah Islam agama yang mengajak supaya menutup aurat, memelihara maruah, menundukkan pandangan? Tetapi lihatlah pelacuran, perzinahan, dan perempuan-perempuan yang begitu gedik, begitu gatal, memberi komen di dalam Facebook dan memberi sokongan kepada artis, bahkan memeluk artis-artis lelaki daripada Korea, daripada negara-negara luar, adalah anak-anak Melayu, anak-anak perempuan Islam yang memang dituduh. Bahkan ada satu laman website fanpage kelab bola sepak. Kelab bola sepak bukan negara kita, kelab bola sepak Thailand. Kelab bola sepak Thailand, ada salah seorang pemain bola sepak Thailand yang begitu handsome. Katanya lah, Allah Alam, saya tengok imam kita tadi lagi handsome. Anak-anak muda kita, khususnya anak-anak perempuan, memberi komen dalam Facebook tersebut dan dalam website tersebut, memarahi pemain bola sepak itu kerana dia memilih isteri yang tidak begitu cantik. Bahkan ada komen mengatakan bahawa kenapa pilih perempuan yang tidak begitu cantik, kami lagi cantik. There are so many women more beautiful than this. There are so many women more beautiful than her. Why choose her? You are so handsome. Dan gambar yang memberi komen itu, bila kita beri komen dalam setengah-setengah website dan begitu juga Facebook, profil kita kena letak gambar di situ. Dan profil yang memberi komen itu semua anak-anak gadis pakai tudung. And one person from India, satu orang lelaki daripada orang India, bukan Islam, Kristian. Dia memberi satu komen yang begitu menjadikan. Kawan saya dia print screen, benda tu dia forward kat saya. Baca print screen tu dia tulis, I heard about Muslim in many countries. Saya mendengar tentang Islam di banyak negara. And I heard about Muslim women. Dan saya mendengar tentang Muslim women. Dia are so piety, ya? Dia begitu beragama. Dia are honorable, dia begitu mulia. Dan dia bermaruah. Dia wearing the veil, kan? Pakai tudung to protect their honor. But what I see here, they are no different than any girls in the street. Tapi aku tengok di sini tak ada beza dengan perempuan yang ada di jalanan. Ini satu orang non-Muslim bagi komen reflect kepada komen-komen daripada anak-anak gadis Islam kita. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam pada kita berdepan dengan masalah-masalah sosial, kita juga berdepan dengan masalah-masalah sosial berbentuk agama dalam masyarakat. Itu satu masalah dekat zaman anak-anak muda. Ni hak orang tua, hak main masjid, hak main pakai serban, pakai kupiah, pakai jubah ni. Ni pun ada masalah juga. Tak payah contoh banyak. Contoh mudah hari ni hari Jumaat. Semalam saya menghadiri satu kuliah di Air Kuning. Satu masjid di Air Kuning saya hadir. Tak payah sebutlah masjid mana. Tak payah sebutlah ustaz mana bagi kuliah. Saya membara dalam kuliah tersebut. Saya hadir agak lewat. Dan seperti biasa saya hadir agak lewat sebab saya hantar anak saya mengaji Mahat Tafiz di Jalan Buka Asar. Saya orang baru dekat Teping. Tak ramai orang kenal saya pun tak kenal ramai orang. Dan kebanyakan saya pergi masjid kerana saya pakai t-shirt. Siapa yang dia jumpa saya kat masjid India selalu nampak lah saya memang pakai t-shirt pergi masjid. Pasal apa? Sebab saya selalu di tempat kerja ataupun selalu uruskan hantar anak isteri dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila saya hadir dalam masjid tersebut, kebetulan saya dah agak lewat dan penceramah pun dah di akhir-akhir hujung program. Dalam ceramah dia memberikan satu kenyataan yang mengejutkan. Dia berceramah tentang tajuk fiqh, di mana dia kata tidak halal, tidak boleh bagi orang mazhab Syafi'i solat di belakang orang mazhab Hanafi. Astagfirullah. Saya ingat dia mungkin tersilap sebut. Mungkin dia nak kata tak salah. Mungkin dia nak kata tak salah, mungkin dia tersilap sebut. Tapi dia dah ulang benda yang sama berkali-kali dan dia siap bagi contoh. Dia kata contoh Imam mazhab Abu Hanifah ni. Mazhab Hanafi pegang sentuh perempuan tak batal wudu. Jadi sebelum dia masuk solat, dia pergi sentuh isteri dia atau sentuh orang perempuan. Yang mana kalau ikut kita mazhab Syafi'i batal wudu. So dia kemudian masuk masjid, dia jadi imam. Kita mazhab Syafi'i, kita pegang sentuh perempuan batal wudu. Maknanya kalau dari sudut mazhab kita, untuk imam tu tak ada wudu. Tak ada wudu, tak boleh jadi imam, tak sah solat.
tak boleh solat belakang. Begitu sifir dia. Bila saya dengar macam tu, saya jadi pening kepala. Astagfirullah. Ini kalah masalah. Saya jadi pening. Saya nak tegur pasal memang keadaan tu tak sesuai sebab saya duduk di belakang. Dan lepas tu jemaah pun dah habis dia cakap tu, dia bagi soal jawab dan dia bagi buat solat fardu dan solat isyak. Selepas solat isyak saya kena bergegas untuk hantar anak saya. Tapi saya memang nak mencari masa untuk cakap. Saya insya-Allah akan jumpa dengan pihak masjid yang memberi clarification penerangan. Tak salah seseorang daripada mana-mana muslim. Tidak kira daripada apa mazhab yang dipegang. Dan mazhab dalam Islam bukan 4 tingkat. Bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hanbali. Dia ada banyak lagi mazhab yang tak sampai kepada kita. Ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ada mazhab. Imam As-Sawri ada mazhab. Imam Al-Auza'i ada mazhab. Imam Sa'id ada mazhab. Imam At-Tusturi ada mazhab. Imam Ibn Hazm ada mazhab. Imam Abu Daud ada mazhab. Imam Al-Bukhari ada mazhab. Bahkan salah seorang pengkaji Sahih Al-Bukhari, Mullah Ali Al-Qadhi, dia sebut dalam Fathul Bari, dia sebut dalam syarahannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah Fathul Bari turut menyebut dalam syarahan bahawa Imam Al-Bukhari tidak bermazhab dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Dan bukan Malik dan bukan Ahmad, bahkan Imam Al-Bukhari memiliki mazhabnya sendiri. Contohnya dalam mazhab Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahawa tidak ada masalah bagi seseorang menyentuh kemaluan, tidak ada tertutup. Sama ada dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini pendapat dalam mazhab Al-Bukhari, yang mana Imam Al-Bukhari dan Ahlul Khurasan, sebahagian ashab Khurasan berpendapat sentuh kemaluan sama ada depan atau belakang, tapak tangan atas, tapak tangan bawah, sama ada sengaja tak sengaja tidak membatalkan wudu. Ini mazhab Imam Al-Bukhari dan sebahagian ahli ilmu daripada kalangan ashab Khurasan. Maka Imam Al-Bukhari sendiri ada mazhab dia. Tuan-tuan nak kata apa? Nak kata Imam Al-Bukhari tak alim. Dia bukan ahli fiqh, dia ahli hadis. Siapa yang cakap macam ni? Mana dia tak mengaji hadis, dia tak mengaji fiqh. Dia tidak mengetahui tentang keilmuan Imam Bukhari. Sedangkan dia Imam Bukhari pada umur 10 tahun dia sudah memberi fatwa. Cuma masyhur dia dalam fiqh, dalam hadis. Tersohornya beliau dalam hadis. Tak bermakna beliau tidak menguasai ilmu yang lain. Seperti Al-Imam Abi Fida Ismail bin Ibn Katsir. Dia disebut sebagai Imam Ibn Katsir. Imam Abu Fida Ibn Katsir, pengarang kitab tafsir Al-Quranul Azim, atau kita sebut pada hari ini dengan tafsir Ibn Katsir. Masyhurnya Ibn Katsir bukan sebagai mufassir. Beliau masyhur sebagai ahli tarikh dan ahli sirah. Bahkan beliau mengarang kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Beliau mengarang kitab Al-Bidayah wal Nihayah, kitab permulaan dan pengakhiran, daripada penciptaan Adam alaihissalam sampai ke kiamat, sampai ke syurga dan neraka. Kitab 20 jilid. Beliau terkenal sebagai mu'arikh. Mu'arikh ini seorang ahli sejarah, ahli tarikh. Tetapi beliau ada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, dan beliau juga ada kitab hadis Mukhtasar Ibn Katsir, mustalah hadis, fi mustalah hadis. Yang sekarang dia punya syarahan dia disebut kitab Ba'isul Hasis. Ada anak muda kita mengaji di universiti pakai kitab ni, Ba'isul Hasis. Dalam bidang hadis dia ada kitabnya. Tapi tak masyhur dia sebagai ahli hadis. Tetapi siapa yang boleh mendakwa Al-Imam Ibn Katsir ta'lim hadis? Beliau ada kitab syarah hadis. Dan siapa pula di kalangan kita yang boleh mendakwa Al-Imam Ibn Katsir tak mahir Quran dan tafsir? Beliau ada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, yang disebut sebagai antara kitab tafsir terbaik yang menghimpunkan riwayat tafsir riwayat salaf. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain memiliki ilmu yang berbagai. Wa Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau disebut sebagai imam dalam fiqh, mujtahid. Walaupun begitu, beliau juga ada kitab hadis, yang mana dibukukan hadis-hadis Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia sekarang, cetakan terbaru dalam kitab Al-Um, ada Musnad Asy-Syafi'i. Walaupun di dalam Musnad Asy-Syafi'i ada hadis-hadis yang lemah, tetapi bukan bermaksud Imam Asy-Syafi'i tidak mengetahui kelemahan tersebut, tetapi dia masukkan hadis-hadis yang digunakan oleh fuqaha pada zamannya. So ulama-ulama ni walaupun mereka terkenal dalam satu bidang, tak bermakna mereka tidak mengetahui bidang-bidang yang lain. Dan mereka juga ada mazhab. Al-Auza'i misalnya, rakan Imam Malik bin Anas.
Yang masyhur kepada kita mazhab Maliki. Tetapi Imam Malik bin Anas ada mazhab dia. Imam Auza'i ada mazhab dia. Begitu juga Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Imam Sa'id bin Al-Musayyib atau disebut sebagai Ibnu Musayyib ada mazhab dia. Tapi tidak sampai dan pupus sebelum sampai kepada kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pada hari ini apa yang saya nak sebut ialah benda yang Allah dan Nabi tak suruh. Tak suruh kita pergi detail dalam bab-bab agama. Kita pergi detail, kita pergi ta'assub, kita pergi fanatik dalam masalah mazhab sehingga kita memecah belahkan umat. Kalau tuan-tuan nak kata sembahyang belakang Imam mazhab Hanafi tak sah. Tak boleh sembahyang belakang Masjid India. Tetapi Masjid India tak boleh sembahyang belakang dia tak sah. Imam Masjid India mazhab Hanafi. Bukan setakat itu dia solat baca bismillah, baca perlahan. Ada sebagian baca perlahan, ada sebagian tak baca langsung. Kalau mazhab Syafi'i tak baca bismillah tak sah Fatihah. So boleh tak solat belakang dia? Ulama sepakat dalam masalah ini. Ulama sepakat dalam masalah ini mengatakan sahnya solat di belakang imam-imam yang berbeza mazhab. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuha, Fiqh Islam dan Keadilan, terjemah Fiqh Islam dan Keadilan, ada dijual di Dewan Bahasa dan Pustaka. Fiqh Islam wa Adilatuha. Dalam kitab ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut sesungguhnya sah solat di belakang imam-imam yang berbeza mazhab dengan kita. Tidak ada persisihan di kalangan para fuqaha dari dulu sampai sekarang, tak ada beza. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya bermazhab Hanbali, bermazhab imam dia. Yang mana kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya darah keluar daripada hidung, menurut mazhab Hanbali, yang mana kita berpegang dengan mazhab Hanbali dan Syafi'i dalam masalah ni. Mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanbali sebab Imam Hanbali dia pegang qaul Syafi'i dalam fatwa dia. Sekiranya seseorang berdarah hidung, maka batal wuduk dia dan batal salat. So tuan-tuan, kalau salat berdarah hidung, kalau ikut Syafi'i batal. Kalau ikut Hanbali batal salat dan batal wuduk. Tetapi Imam Malik bin Anas berpendapat tidak batal. Imam Malik bin Anas berpendapat bahawa sekiranya darah keluar daripada hidung tidak batal salat. Begitu juga Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Imam Sa'id bin Al-Musayyib berpendapat berdarahnya hidung tidak batal salat dan tidak membatalkan wuduk. Maka anak-anak murid Imam Ahmad yang mana mereka berpegang dengan qaul Imam Ahmad dan qaul Syafi'i bahawa berdarah hidung batal wuduk dan batal salat. Mereka bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, adakah kami boleh solat di belakang orang mazhab Maliki?" Sebab mereka pegang darah hidung tak batal solat. Jadi kalau kami solat, mereka berdarah hidung. Kalau ikut kami, mereka dah batal. Boleh tak solat di belakang mereka? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, "Adakah kamu gila?" Apa gila? Adakah kamu gila? Adakah kamu hendak mengatakan aku tidak akan solat di belakang Imam Malik dan Imam Sa'id bin Al-Musayyib? Apa biar betul? Itu bahasa saya Arab. Apa biar betul itu bahasa saya Arab. Apa biar betul? Takkan hampa tak mau solat belakang Imam Malik dan Imam Sa'id bin Al-Musayyib hanya kerana mereka pegang tak batal? Maka kata Imam Ahmad, masakan aku tak solat di belakang imam-imam ni? Begitu juga Imam Abu Hanifah. Ia berpegang dalam mazhab dia, wali tidak diperlukan dalam pernikahan. Walaupun qaul ini qaul yang marjuh, tetapi mazhab Hanafi berpegang dengan qaul ini berzaman. Yang mana bagi mazhab Hanafi, antara syurut nikah, syarat kesahihan nikah, wali tidak termasuk bagi perempuan yang sudah berakad, yang bertanggungjawab atas diri dia, yang takaful, yang mukallafah atas diri dia, maknanya yang menjaga diri dia sendiri. Berapa ramai anak-anak perempuan sekarang ni bekerja, sudah menjaga atas diri dia sendiri, ada gaji dan sebagainya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, perempuan-perempuan ini tidak memerlukan pengesahan wali, tidak memerlukan keizinan wali untuk menikah. Tak perlu izin wali. Maka kalau dia nak menikah, cukup dengan mencari orang-orang yang dilantik sebagai wali. Dia boleh lantik siapa-siapa menjadi wakil dan wali dia, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. So kalau pegang dengan mazhab Abu Hanifah, yang wajib adalah saksi, mahar, akad dan lain-lain, tetapi tidak termasuk wali. Begitu juga Imam Malik bin Anas.
Kalau menurut qaul Imam Malik bin Anas bahawa syarat saksi tidak termasuk dalam pernikahan. Bila akad nikah tak perlu saksi. Yang penting wali. Kena ada wali, kena ada mahar, kena ada pengantin, kena ada perempuan dan sebagainya, tapi tak perlu saksi. Yang wajib menggantikan saksi adalah i'lan nikah. Wa qala Imam Malik, i'lan nikah, mengiklankan pernikahan lebih wajib daripada saksi. Mana bagi mazhab Maliki tak perlu saksi, yang penting i'lan nikah. So bapa menikahkan anak perempuan dia dengan mas kahwin cukup syarat apa semua, tapi tak ada saksi dalam rumah dia. Lepas dia keluar rumah, dia ambil mikrofon ataupun dia bubuh status dalam Facebook atau dalam website beritahu kata anak dia dah kahwin, maka sudah mencukupi dari mazhab Maliki. Ini dalam mazhab Maliki. Adakah kita nak kata orang-orang yang kahwin di Morocco ikut mazhab Maliki tak sahih semua? Berzina habis? Adakah kita nak kata orang yang kahwin dekat Mesir ikut mazhab Hanafi habis berzina habis? Pasal mereka bukan ikut mazhab Syafi'i. Maka dalam Islam kita bebas untuk ikut mazhab yang kita yakini benar, tetapi jangan sama sekali kita memaksa orang lain mengikuti fahaman kita, dan jangan sampai mengikuti fahaman kita menyebabkan kita tidak boleh berlaku adil dan mengikuti solat di belakang imam-imam yang berbeza mazhab. Benar-benar Allah tak suruh, Nabi tak suruh, kita duk pandai-pandai diri reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebab itu dalam satu kitab yang disebut oleh Muhammad Sultan Al-Maksumi, oleh Muhammad Sultan Al-Maksumi, salah seorang pendakwah yang masyhur di tanah Arab, Muhammad bin Sultan Al-Maksumi, dalam buku dia Halil Muslim Mulzam bil Ittiba'i Mazhabin Al-Mu'ayyan. Halil Muslim mulzam bil ittiba', Halil Muslim mulzam bil ittiba' mazhab muayyan, mazahib al-muayyan. Yang maksudnya, adakah seorang muslim wajib mengikut satu mazhab secara tetap? Saya bukan nak kata kita tak payah ikut mazhab, kita wajib ikut mazhab, kita orang awam, kita kena ikut para fuqaha dan para ulama. Cuma saya nak sebut, jangan sampai fanatik. Dalam kitab tersebut, Muhammad Sultan Al-Maksumi, dia bawa satu mukadimah yang masyhur. Mukadimah ni ditulis bukan zaman sekarang, zaman dulu ni. Zaman 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Lama cerita ni. Dia kata ada satu gerombolan orang-orang Jepun. Ada satu gerombolan orang-orang Jepun ingin memeluk Islam. Ada satu gerombolan orang-orang Jepun ingin memeluk Islam. Jadi mereka approach dua kumpulan. Satu kumpulan Indonesia, satu kumpulan India. Seorang Jepun ni nak masuk Islam, dia tanya orang India, kami nak masuk Islam, jadi macam mana kami nak buat? Maka orang India pun ceritalah dekat dia, kamu kena masuk Islam begini-begini, dan kamu kena ikut mazhab Hanafi. Ini mazhab yang paling baik. Lepas tu jumpa pula dengan orang Indonesia sebut, dan dalam bahasa Arab disebut Indonesia. Orang Indonesia. Jumpa orang Indonesia kata, kamu boleh masuk Islam semua, tapi akhirnya kamu kena masuk mazhab Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i yang paling afdal daripada Imam Abu Hanifah. Maka akhirnya orang Jepun ni tak jadi masuk Islam. Dia pening. Kau ni kata ikut Hanafi, kau ni kata ikut Syafi'i, akhirnya dia pening, dia tak masuk Islam. Ini cerita benar dalam kitab Halil Muslim Mulzam bil Ittiba'i Mazhab. Ini kitabnya itu. Maka sebab itu para fuqaha dia sebut, dia kata yang menjadi asas dalam agama adalah tauhid. Tauhid itu tak ada beza, tuan, satu. Lepas tu tafsir Al-Quran dan hadis, berpegang kepada Al-Quran dan hadis, itu tak ada beza. Baki daripada benda-benda ni, kita boleh berselisih. Dan kita boleh saling memaafkan dan memaafkan. Dan saling menerima perbezaan. Maka tidak ada masalah dalam satu sah. Nak ikut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi dan sebagainya. Of course kita di tanah Melayu, kita harus pegang Syafi'i, kita menyarankan orang ikut Syafi'i. Tapi jangan paksa. Tak boleh paksa. Sebab tu ada hadis palsu. Sampaikan penatiknya mazhab ni tuan-tuan, ada hadis palsu yang berlegar-legar di tanah Arab. Ni cerita dulu ni. Khususnya di Mesir. Tuan-tuan tahu tak, di Mesir ni punyalah ta'assub mazhab. Sebab mereka kuat dengan Hanafi. Mereka begitu anti kepada mazhab Syafi'i. Bahkan salah seorang penguasa mereka dulu pernah kata, kalaulah aku jadi pemimpin kepada umat Islam, aku akan mewajibkan jizyah, cukai kepada orang-orang mazhab Syafi'i. Kita tahu tak jizyah? Jizyah ni cukai kepada orang Islam.
Jangan dia benci kepada orang mazhab Syafi'i. Dia kata kalaulah aku menjadi pemimpin, aku akan wajibkan cukai kepada orang Syafi'i. Bahkan ada hadis yang tersebar yang disebut bahawa konon-kononnya, konon ni bukan hadis Nabi, ini hadis palsu. Konon-kononnya mereka menyebut bahawa Nabi bersabda, yakuna fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adhara ala ummati min al-iblis. Nauzubillah. Astagfirullah. Tahu tak maksud dia kata apa? Dia kata konon-kononnya Nabi bersabda, yakuna fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Akan datang kepada umatku satu orang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris nama Imam Syafi'i lah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i ini nisbah kepada datuk dia. Muhammad bin Idris. Adhara ala ummati. Dia ni akan memberi mudarat kepada umat aku. Adhara min ummati min al-iblis, lebih teruk daripada iblis. Tuan-tuan, takkan ada Imam Syafi'i lagi jahat daripada iblis. Ini orang fanatik dengan mazhab Hanafi ni sampai ke tahap mereka buat hadis ni. Bukan Hanafi sekarang ni, Hanafi dulu ni, zaman-zaman pergaduhan Imam mazhab ni. Sampai hadis palsu pun terreka. Mereka kata apa? Mereka kata akan muncul di kalangan umat aku ni satu manusia yang bernama Muhammad bin Idris, lebih teruk daripada iblis. Lepas tu orang-orang Syafi'i pula buat hadis. Buat hadis apa? Hadis palsu pula. Mereka kata Nabi sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya akan muncul di kalangan umat aku seorang keturunan aku yang mewarisi agama daripada aku, dan pada dia lah kebenaran, dan dia itu bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bila Nabi jumpa Imam Syafi'i ni? Ini reka pakai reka hadis. Pasal itu jadi begitu, pasal fanatik mazhab. Nabi tak suruh. Ni yang kita kata musuh ni. Orang-orang agama duk bergaduh buat agama macam ni, duk bergaduh buat agama. Anak-anak muda yang perempuan duk bergaduh buat maksiat dan dosa. Bertumbuk laki perempuan di Johor Bahru. Pasal apa? Pasal berebut betina. Sampai akan mati seorang. Perhatikan, berebut perempuan. Umur dia tuan-tuan 17 tahun. Dia kata 5. Nak buat apa lah agaknya dia kata 5. SPM pun tak ada ni. Berebut perempuan sampai mati. Ini anak muda kita duk bergaduh. Orang Melayu duk bergaduh pasal benda tu. Yang bapak-bapak dia, ustaz-ustaz duk bergaduh pasal benda-benda fiqah dalam mazhab. Benar yang Nabi tak suruh kita duk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebab itu pada hari ini, saya nak sebut pada hari Jumaat yang Allah berkat, yang Jumaat Al-Mubarak, Jumaat yang berkah. Di antara benda-benda yang kita tak buat, Nabi suruh buat. Dan Nabi tak suruh buat, kita buat. Iaitu kita memanjangkan khutbah. Memanjangkan khutbah dan memendekkan salat. Ada masjid yang saya pergi, dia salat, dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dah lah laju baru. Khutbah berkali panjang 1 jam, mengeletak lutut, lenguh kaki, berpeluh-peluh badan pula ramai. Dia tak apalah khatib dia duduk bawah ikon. Tuan-tuan, salah benda ni, bercanggah dengan agama. Agama kita agama yang rahmah. Nabi SAW ajar dalam sunnah khutbah pendek, solat panjang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih Nabi sebut, dan bahkan hadis ini disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia bab kesunahan memendekkan khutbah dan memanjangkan salat. Khutbah mesti pendek lagi pada salat. Kalau salat 10 minit, khutbah kena 5 minit. Ini khutbah berkali panjang 1 jam. Orang semua bukannya dengar pun tidur. Anggur semua anggur. Betul itu, betul. Tanya apa dia nak tajuk khutbah, tak ingat tajuk pun. Di antara sunnah yang disebut oleh Al-Khattabi salah seorang ulama hadis. Kenapa sunnah khutbah pendek? Supaya orang dapat menghafal isi khutbah. Tujuan nak bagi pendek khutbah tu supaya poin dia jelas, supaya ringkas, padat dan tepat. Ringkas, padat dan tepat supaya orang dapat hafal isi kandungan khutbah. Sebab tu suruh pendek. Ni kita khutbah panjang-panjang. Bahkan Nabi sebut dalam hadis menyalahi sunnah Nabi. Nabi kata, inna tuwala salati rajul wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhi. Nabi kata, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah yang dibacakan
kefakihan di dalam agama. Fa'atilus salah. Nabi memerintah dan menggunakan fi'lul amr, fi'il amal. Nabi kata fa'atilus salah, panjangkan salat. Waqsuru khutbah, dan pendekkan khutbah. Fa'atilus salah, panjangkan salat. Waqsuru khutbah, dan pendekkan khutbah. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Kok mana yang tak faham lagi kata hadis ni sahih dalam Sahih Muslim? Apa saya tak baca hadis? Nabi kata pendekkan khutbah, panjangkan salat. Panjang-panjang salat tu panjang mana? Panjang mana salat tu? 1 jam ke? Tak. Kata Nu'man bin Bashir, apabila hari Jumaat dan khutbah hari raya, Nabi salat dengan salat yang tidak panjang. Panjang-panjang yang Nabi suruh panjang pun tak panjang. Mana kata Nabi suruh panjangkan salat, pendekkan khutbah, maknanya khutbah lagi pendek daripada salat. Itu perintah Nabi SAW. Dalam pada tu pun kata Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala, qala Nu'man bin Bashir, yaqra'u sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW baca fi khutbah, yaqra'u fi aidain. Nabi SAW membaca pada 2 khutbah dua solat hari raya, wa fi Jumaah, dan pada hari Jumaat, Sabbihis marabbikal a'la, wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Nu'man bin Bashir, Nabi SAW baca pada hari raya, 2 hari raya, Raya Aidilfitri dan Raya Aidil Adha, dan pada hari salat Jumaat, 2 surah. Rakaat pertama Nabi baca Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la, dan ayat yang kedua, rakaat yang kedua Nabi baca hal ataka hadisul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Tuan-tuan cuba baca balik surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, agak-agak berapa minit. Saya pernah test. Masa saya jadi imam, saya baca sembahyang Jumaat, saya baca surah. Saya baca kira-kira mana kata saya baca selambat-lambat yang bolehlah, sepatah demi sepatah pun tak sampai 10 minit. Mana kata kalau kita salat baca 2 surah ni tak sampai 10 minit, khutbah lagi ringkas daripada 10 minit. Kalau benar-benar mengikut as-sunnah. Ini yang Nabi suruh kita tak buat. Yaf'alun ma la yu'marun. Buat benda yang Nabi tak suruh buat. Nabi tak suruh panjang-panjang khutbah. Ada pula kalau ada orang besar datang dalam masjid, doa dia lagi panjang. Ya Allah, panjangkanlah usia sultan kami, berikanlah rahmat dekat dia. Tahu nak bodek, bodek yang relay lah. Nak bodek bukan main. Pasal ada datuk, ada Datuk Patibi, Datuk Maharaja apa. Nak bodek lagi panjang. Nabi tak suruh ni nak buat tu. Nabi tak suruh. Bahkan para ulama khilaf, adakah boleh bercakap waktu baca doa atau tidak baca doa? Dalam khutbah Jumaat, sebagian ulama memberi pendapat bahawa ketika baca doa itu sudah bukan khutbah, dibolehkan baca. Manakala mazhab Syafi'i kata dibolehkan bercakap. Manakala dalam mazhab Syafi'i pegang khutbah termasuk dalam arkan khutbah. Membaca doa khutbah, membaca doa dalam khutbah termasuk arkan khutbah, termasuk rukun khutbah. Itu pun tak sepakat. Arkan khutbah, rukun-rukun khutbah Jumaat yang kita duk pegang, sampaikan setengah masjid, bila khatib tu dia baca khutbah, tiba-tiba dia terlupa nak selawat. Hari itu dia pas sembahyang Zuhur, tak sembahyang Jumaat. Ada pula setengah masjid di pendalaman, dia siap kira berapa orang datang. Duduk tepi tu, dia kira. Ini tak cukup 40 orang sembahyang Zuhur. Apa hukum dia? Para fuqaha baik dalam mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya pendapat mengatakan bahawa sebenarnya penetapan 40 orang untuk membolehkan salat Jumaat itu tidak tepat. Bahkan tidaklah menjadi ittifaq para fuqaha. Tak sepakat pun. Bahkan yang sahih di kalangan para muhaqqiqin, di mana ulama-ulama muhaqqiq seperti Syaukani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Khatib dan sebagainya, mereka berpendapat seperti bahawa yang diperlukan untuk solat Jumaat adalah sekumpulan jamaah yang mustaqim di tempat tersebut. Sekumpulan. Yang mana sekumpulan ini boleh 7 orang, boleh 10 orang, boleh 11 orang, boleh 20 orang.
Yang ni jumlah dia agak banyak. Yang berbeza daripada hari biasa. Dan bahkan Imam Daud Al-Zahiri lebih daring lagi, lebih daring. Daring ni maknanya lebih kontroversi lagi. Dia kata 2 orang boleh buat solat Jumaat. 2 orang boleh buat solat Jumaat. Tetapi pendapat ni marjuk, pendapat ni tak tepat. Yang masyhur Imam Nawawi kata 3 dan ke atas boleh solat Jumaat. Mana tak sampai 40. Tapi di kampung-kampung kalau tak cukup 40 orang solat Zuhur. Dan bukan setakat itu, kalau khatib naik baca khutbah tak selawat, solat Zuhur. Yang mana benda-benda ini sebenarnya tak sepakat pun di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun tak sepakat. Apatah lagi dalam mazhab-mazhab yang besar yang lain. Tetapi kerana umat Islam begitu ketat dalam benda-benda yang tak disuruh. Benda ni Nabi tak suruh pun kita ketat-ketat. Kita nak ketat ke mana? Tapi benda-benda yang disuruh kita longgarkan, yang mengikut sunnah kita tinggal. Contohnya Nabi suruh kita pendekkan khutbah, kita tak buat. Oh nak panjang. Ni pasal kita nak cerita pasal makanlah buah tempatan ni. Banyak benda nak cakap ni. Nak cerita pasal fadilat makan buah durian, buah apple, buah mangga dan sebagainya. Kalau hari polis, nak cerita pula pasal jasa-jasa polis. Banyak nak cerita ni. Ni kalau pihak raya ni nak cerita pula pasal kewajipan taat kepada pemimpin. Banyak pula nak cerita ni. Tuan-tuan, dekat-dekat pihak raya di Kelantan tu, antara khutbah yang disebarkan di Kelantan, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, ni saya search sendiri. Dekat-dekat pihak raya selalu keluar tajuk ni, ketaatan kepada pemimpin, menjaga perpaduan, bersyukur dan berterima kasih. Semua ni tajuk ni keluar selalu dekat-dekat pihak raya. Tuan-tuan, apa ni tuan? Kalau dalam Islam, khutbah Jumaat ni lah peluang untuk bercakap benda yang menjadi masalah ummah. Sebab tu dia tak perlu panjang, dia pendek, fakta, straight to the point. Pendek dan ringkas. Nabi tengah baca khutbah dalam sebuah hadis Muslim. Nabi tengah baca khutbah, tiba-tiba ada satu orang Badui datang daripada perkampungan dia kata, "Ya Rasulullah, kampung kami sudah musnah. Hujan dah lama tak turun, binatang dah mati, tumbuhan dah tak tumbuh. Pokok-pokok habis reput, rumput sudah menjadi pasir. Doakan kami ya Rasulullah, atau kami nasab." Tengah-tengah khutbah Jumaat, Mamat ni boleh main cakap. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Maknanya, kalau ada keperluan dalam khutbah Jumaat, boleh cakap? Boleh. Sebagai fuqaha kata boleh, berdasarkan hadis yang sahih dalam Muslim. Bahkan ia merupakan amalan tabi'in. Satu hari, daripada hadis yang lain. Ketika zaman Marwan dia baca khutbah. Dia angkat tangan, berdoa itu khutbah. Khatib angkat tangan untuk khutbah berdoa. Maka sahabat yang ada dalam majlis itu dia angkat, dia bangkit dalam khutbah Jumaat, dia bangkit. Dia kata, "Qabbahallahu yadak." Semoga Allah memburukkan tangan kau. Nabi tidak melakukan perbuatan mengangkat tangan ketika khutbah ini membaca doa dalam khutbah. Tengah khutbah dia bercakap, dia sahabat Nabi. Begitu juga pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi salah seorang pemerintah yang kejam daripada Umayyah. Dia banyak bunuh para ulama dan juga penentang-penentang politik dia. Ketika dia baca khutbah, dia mencela Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan mencela Hasan dan Husain. Maka sahabat yang ada dalam majlis tersebut tidak mendengar khutbah dan berborak bersama mereka. Sembah. Ada sahabat Nabi adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, 3 hajah duk kutuk Ali bin Abi Talib, duk kutuk Hasan dan Husain yang mana merupakan lawan politik dia. Sahabat-sahabat pusing belakang duk sembah sama dia. Orang tegur anak, ini khutbah Jumaat ni. Dia jawab, "Kami tidak diperintahkan untuk dengar benda mengarut begini." Ini riwayat ni sahih. Pasal apa kita doktrin masyarakat Islam di Malaysia, kita menjadikan fiqh ni satu benda yang ketat. Seolah-olah turun wahyu sebiji, tak boleh buat macam ni. Begitu juga pergerakan dalam solat, benda-benda yang remeh. Saya sebut pergerakan dalam solat. Berapa ramai orang Melayu kita duk pegang bergerak 3 kali batal dalam solat. Memang ini sepakat disebut dalam kitab-kitab ulama, dalam Bahrul Mazi dan Syekh Dr. Fatani sebut, dalam kitab Muniatul Musalli pun disebut, dalam banyak kitab ni. Cuma nak sebut kata yang ulama bahaskan tentang asal usul, macam mana yang kata bergerak 3 kali batas sembahyang, itu bukan daripada Al-Quran, itu bukan daripada hadis. Para sahabat Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim, mereka bergerak dalam solat. Bahkan ada riwayat mereka bunuh ular dalam solat. Tuan-tuan, rasa nak bunuh ular bergerak 3 kali macam mana? Dahlah bergerak 3 kali, tadi betul turun, tuan-tuan bergerak sekali, ada ular kan. Lalu angkat pedang 1, 2, dan ular tu patuk kepala ular.
Macam mana nak bunuh ular kalau gerak 3 kali tak boleh? Tak. Tak pernah ada dalam hadis atau dalam Quran tak boleh gerak 3 kali. Itu ijtihad fuqaha. Dan macam mana kalau tuan-tuan buka dalam kitab usul fiqh. Dalam kitab usul fiqh dia satu bab ada bab tatawur. Tatawur ni perkembangan. Ataupun dalam tarikh dipanggil at-tarikh at-tarikh tatawur mazahib, perkembangan mazhab. Dia sebut tu dia satu bab dia bahaskan tentang bagaimana berkembangnya hukum-hukum fiqh. Hukum ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah ni maknanya wajib, haram, makruh, harus, sunat. Atau dalam bahasa Arab dia tak sebut sunat, dia sebut al-mustahab. Mustahab. Asal 5 hukum ni dia tak ada zaman Nabi dan tak ada zaman sahabat. Ini ulama kita develop hukum ni berdasarkan ijtihad, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Antara ulama fuqaha yang pertama memperkenalkan ahkamul khamsah adalah Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia Ar-Risalah. Tak, saya bukan nak sebut pasal tak boleh. Benda ni memang betul. Cuma saya nak sebut kata asal usul dia Nabi SAW dan para sahabat bergerak dalam salat. Bergerak yang ada keperluan. Kemudian Nabi melihat ada di antara sahabat-sahabat baginda yang bergerak tanpa keperluan, seperti yang mengusap janggut dalam hadis Abu Daud. Ada seorang lelaki dia mengusap janggut, duk menjanggut dia tengah salat. Nabi kata salat dia lara. Solat dia lara. Pasal berlara duk menjanggut tengah salat, duk menjanggut. Nabi kata salat lara, bergerak waktu salat. Kemudian ada hadis yang lain Nabi melarang bergerak banyak dalam salat. Mana bergerak yang tak perlu. So bergerak dalam solat ada keperluan, tidak ada masalah, boleh bergerak. Tapi kalau tak ada keperluan, kita saja-saja gerak, itu larang. Kemudian para ulama kemudian mereka mengajar di masjid dan mengajar di kuliah-kuliah, mereka mengatakan bahawa dalam hadis dan sebagainya mengajar kita larangan bergerak dalam solat. Itu asal. Ulama-ulama ni seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad sebagainya mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram tanzih, haram yang dibenci bergerak dalam solat, membatalkan solat kalau bergerak banyak. Itu saja mereka sebut. Mereka sebut bergerakan yang banyak dalam solat membatalkan solat. Itu asal mereka sebut macam tu. Bila mereka wafat, bila mereka mati, kitab-kitab mereka disyarahkan oleh anak-anak murid. Anak murid ni bila mereka syarahkan, mereka akan perjelaskan apa kata-kata Tok Guru dia. Tok Guru kata bergerak banyak dalam solat membatalkan solat. So banyak tu question mark, banyak tu apa maksud dia. So dalam bahasa Arab, banyak tu satu, dua bukan banyak, dua musanna. Satu wahid, satu. Dua isnain, dua belum banyak lagi. Dia banyak dalam bahasa Arab, 3 dan ke atas, jamak 3 dan ke atas. Maka dia sebut bergerak banyak tu maksud dia bergerak 3 kali lah. Sebab dia banyaknya dalam bahasa Arab 3 dan ke atas. So bergerak 3 kali dalam salat batasnya. Dia memperjelaskan maksud Tok Guru dia. Yang mana Tok Guru dia memberikan satu fatwa bergerak banyak dalam salat membatalkan salat. Anak murid syarah. Anak murid dia syarah, anak murid dia kata bergerak banyak dalam salat, bergerak banyak tu 3 kali. Tok Guru dia pun mati. Anak murid dia pula syarahkan maksud Tok Guru dia. Yang dikatakan bergerak banyak dalam solat itu bergerak 3 kali. 3 kali itu pula 3 kali pergerakan besar. Tok Guru dia sebut tak? Tak sebut. Tok Guru sebelum tu sebut tak? Tak sebut. Nabi dah sebut tak? Nabi pun tak sebut. Tuan-tuan faham tak asal usul perkembangan mazhab dalam fiqh? Anak murid dia sebut lah. Anak murid dia kata yang kata bergerak tu bergerak besar. Seperti pergerakan tangan. Seperti kepala, pusing kepala di jalan. Seperti kaki berjalan. Adapun pergerakan kecil maka tidak batal. Seperti jari-jari, jari tak batal. Bergerak jari lebih 3 kali tak batal. Bergerak anak mata lebih 3 kali tak batal. Tidak naik berapa kali kita kelip mata. So itu tak batal. So kalau dia syarahkan, dia membahagikan. So dia ni hidup zaman bila? Dia hidup zaman ke 500 Hijrah, 600 Hijrah. Maknanya Tok Guru dia sebelum 400 Hijrah, Tok Guru dia sebelum 300 Hijrah, Tok Guru dia sebelum 200 Hijrah, tak sebut benda-benda yang dia sebut ni. Apatah lagi tak disebut oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in dan sebagainya. So apa yang saya nak sebutkan ialah banyak hukum-hukum fiqh yang bertaburan dalam mazhab fiqh yang dibaca oleh anak-anak kita, yang kita baca dalam kitab-kitab kita daripada dulu sampai sekarang. Kita kena bezakan benda yang qat'i, yang sepakat, dan benda yang merupakan perkara ijtihad fiqh. Yang tak berbalik kita nak bertukar lagi, bertegang lagi, nak bergaduh, nak bertumbuk, nak mempertahankan bermati-matian pada benda yang macam ni. Tak berbalik. So fiqh-fiqh macam ni tak berbalik. Sebab ini ijtihad fuqaha. Yang mana ada fuqaha lain yang menentang ijtihad tersebut. Jadi sama macam contoh saya sebut tadi pasal solat, bergeraknya dalam solat. Maka sebab itu ada hadis Nabi SAW dalam hadis Muslim. Nabi tengah solat, tiba-tiba Aisyah balik. Aisyah keluar, Nabi solat dalam rumah, solat sunat. Nabi SAW dia selalu solat sunat di rumah. Nabi tak solat sunat di masjid. Rumah Nabi dengan masjid dekat. So Nabi akan solat wajib, solat fardu. Selepas solat fardu, Nabi akan keluar daripada masjid, solat sunat di rumah.
Jadi Aisyah balik dalam rumah dia, Nabi tengah solat, Nabi berjalan. Dalam hadis tersebut Nabi berjalan buka pintu. Nabi berjalan buka pintu. Dalam riwayat ada seorang sahabat tengah solat, dan tengah solat tersebut ada binatang lintas. Binatang berbahaya. Riwayat sebut ular, dan ada riwayat sebut kala jengking. Sahabat itu mengeluarkan pedang membunuh binatang tersebut dan kembali ke tempat solat. Bukan 3 kali lah, banyak kali dia bergerak, ada keperluan. Maka tidak ada masalah. Bahkan ada hadis Nabi SAW tengah solat, anak baginda jatuh. Anak baginda cucu lah, asal maksud jatuh di depan baginda. Tengah solat, baginda pergi angkat cucu dia, Nabi sambung solat balik. Dan satu riwayat lagi, Nabi tengah solat, Umaymah anak kepada Zainab. Bukan Zainab binti Jahsy, Zainab anak Nabi SAW. Zainab binti Muhammad. Anak Nabi dengan Khadijah. Zainab cucu Nabi yang bernama Umaymah, cucu perempuan. Duk main tengah solat. Nabi angkat Umaymah, dukung dia tengah Nabi solat SAW. So hadis-hadis ni semua menunjukkan Nabi bergerak dalam solat itu berkali-kali. Dan hal ini disebut oleh Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, bahawa yang dikatakan batal dalam solat itu pergerakan yang tak ada keperluan yang banyak. Tapi dia pun tak sebut apa kali. Kita faham pada ialah kita fahamlah daripada kitab fiqh. Bukannya suruh ikut bulat-bulat yang kita sampai kita bergaduh dengan orang dan sebagainya. Jadi apa yang pasal bergaduh ni? Asalnya saya sebut pasal hari Jumaat. Hari Jumaat. Benda-benda yang melibatkan persoalan-persoalan khilaf. Janganlah sampai kerana khatib tu terlupa nak baca selawat, kita pergi buat solat zuhur. Tak perlu. Ada setengah tempat. Sampai kan kita nak kena kira berapa ramai solat Jumaat. Sampai kan kita kena make sure khutbah Jumaat tu baca satu-satu. Mula-mula selawat, lepas tu puji-pujian, lepas tu sebut ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kena sebut kata taqwa dan sebagainya. Itu rukun khutbah hak orang Melayu kita. Ada pegang. Dalam mazhab Syafi'i pun tak sepakat lah tu. Apatah lagi keluar fatwa tak boleh solat di belakang orang mazhab Abu Hanifah. Ini lagi buruk. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kalau kita faham Islam ni mudah. Jadi sebab tu ketika khutbah Jumaat, apa yang saya nak sebutkan ketika khutbah Jumaat dan solat Jumaat, pendekkan khutbah supaya orang senang datang masjid. Orang tak menyusahkan orang kerja, sibuk dan sebagainya, main masjid. Bayangkan negara yang cuti pun pada hari Jumaat. Zaman Nabi, zaman Abbasiyah, zaman Tabi'in dan sebagainya, negara mereka hari Jumaat tak kerja pun, mereka solat Jumaat baca khutbah begitu pendek. Kita dah hari Jumaat dengan orang kerja dan pejabat dan sebagainya, baca khutbah panjang-panjang. Pendekkan khutbah supaya orang boleh berehat dan orang senang. Ini sunnah. Bahkan bukannya sniff. Bahasa orang putih kata sniff. Sniff ke stiff. Mana baca khutbah memang begitu syadid, macam stiff. Maknanya macam serius gila. Memang Nabi baca khutbah bila Nabi memberi peringatan, naik orang-orang leher. Tetapi bila mana ada keperluan. Nabi bercakap dengan jemaah. Satu hari Nabi tengah baca khutbah, tiba-tiba ada orang lelaki masuk. Dia duduk dalam masjid, tidak solat tahiyatul masjid. Nabi pesan kat dia, Nabi tengah khutbah, Nabi berhenti. Nabi suruh dia bangun solat khutbah. Solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bermakna khatib tu tengah duk pegang tongkat. Yang mana pegang tongkat pun tak wajib tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak pegang tongkat. Tak ada sunnah orang kata pegang tongkat. Itu hanya mengikut adat daripada Nabi SAW. Dan sebagai ulama berbahas, adakah pegang tongkat itu sunnah, adakah pegang tongkat itu tidak sunnah. Ibnu Abdul Bar, Imam Malik, Imam Syafi'i pegang kata sunnah, manakala imam-imam lain seperti Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan pegang pedang atau pegang kayu atau pegang apa-apa hanya berdasarkan keperluan. Nabi pegang tongkat sebab Nabi SAW memang memakai tongkat di luar solat. Luar solat pun Nabi pegang. Maka sebab itu dia pakai tongkat. Itu pendapat Imam Ahmad dan lain-lain. Manakala Imam Syafi'i kata sebab sunnah, sebab kita tak syabuh dengan Nabi SAW. Itu perbezaan pendapat. Tak kisahlah pakai tongkat. Tapi kesimpulannya, bila kita baca khutbah, kita jangan sampai strict. Stiff. Maknanya sampai muka masam tengok orang ramai macam apa depa ni. Tuan-tuan, kalau orang kat belakang tu tak ada tempat duduk, khatib tu bagi peringatan supaya orang bagi ruang, bagi orang masuk masjid. Nabi SAW tengah baca khutbah Jumaat. Hadis daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan Nabi tengah baca khutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain pakai baju merah masuk dalam masjid, duk main depan Nabi SAW. Tuan-tuan berani tak? Bagi anak tuan-tuan, bawa anak pergi masjid main Jumaat, suruh dia main depan khatib untuk main Jumaat. Tuan-tuan berani buat, saya bagi 10 ringgit. Tuan-tuan bawa anak cucu tuan-tuan pergi masjid sembahyang Jumaat, tuan-tuan bagi dia pemain kat depan. Suruh dia pemain kat depan. Tuan-tuan tengok apa jadi. Silap-silap kena sembelih lah. Orang Melayu bukan kira benda-benda macam ni. Mereka begitu, saya tak faham macam mana mereka jadi begitu ganas dalam beragama ni. Orang Melayu kita. Tak, Nabi SAW dalam hadis riwayat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi tengah khutbah Jumaat,
ingat Madinah tuan. Madinah Islam dah tertegak dah. Negara Islam dah tertegak dah. Islam dah hampir sempurna. Ni Hasan Hussein duk mai depan Nabi SAW. Depan tiba-tiba tengah duk mai tu depan khutbah Jumaat tu Hasan Hussein terjatuh. Nabi tinggalkan, Nabi letak kayu tongkat, Nabi tinggalkan khutbah Jumaat, Nabi tinggal, Nabi pergi turun, Nabi pergi angkat Hasan dan Hussein, bawa naik atas mimbar, sambung baca khutbah. Tuan, kalau kita mazhab kita, amalan kita, Tok Khatib buat macam tu, agak-agak batal lah khutbah. Batal lah khutbah. Jangan kata batal, saya silap amalan Zuhur lah dia. Tok Khatib tu kena ban, tak boleh masuk masjid lah. Dan tak boleh tengok Nabi SAW. Walaupun dalam di saat-saat baca khutbah, kasih sayang seorang bapa, kasih sayang seorang datuk, kita ada. Nah, Islam tak halang benda ni. Bayangkan kalau pendawa-pendawa kita, orang masjid kita, tok-tok guru